Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Bagi Allah itu sujud segala mereka di langit dan di bumi. Bagi Allah Ta'ala itu sujud. Bagi Allah itu sujud segala mereka yang di langit dan di bumi dengan taat dan tergagah daripada manusia, jin dan malaikat. Kata Allah, walillah, bagi Allah itu yasjudu, sujud man fis samawati wal ard, mereka yang di langit dan juga di bumi. Kesemua penduduk langit dan penduduk bumi sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sujud pada Allah tau'an. Ada sujud dalam keadaan sukarela. Wa karha, ada sujud dalam keadaan terpaksa. Apa makna sujud? Semua penduduk di atas muka bumi ini kena tunduk di bawah perintah Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tunduk dengan sukarela. Apabila sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, sama ada takdir itu baik ataupun takdir itu buruk, dia tunduk di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia sedar dia adalah makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah lemah, maka dia terima dengan hati yang terbuka. Sebab itu kita disuruh sujud. Sujud? Apa makna tanda sujud? Merendahkan diri pada Allah Ta'ala. Akut Allah itu Tuhan kita dan kita ni hamba dia yang hina. Hamba dia yang hina. Jadi bila kita sujud kepada Allah dalam solat kita sujud. Masuk waktu semayang, kita semayang, tentulah ada sujud. Dalam hal-hal lain pun kita sedar, kita ni tak ada kuasa. Kita hanya mampu berusaha dan berikhtiar, tetapi usaha ikhtiar kita tidak boleh buat apa-apa dan tidak boleh melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam seterang dah minggu lepas. Apabila Allah takdirkan kita ni sakit, walaupun kita tak mau sakit, kita terpaksa tunduk. Terpaksa sujud. Sujud ni makna terpaksa tunduk dengan sakit, walaupun siapa pun tak mau sakit. Orang-orang yang sudah kaya-raya, bila ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jatuh perniagaan dia, walaupun orang panggil tak termimpi, tak terlintas dalam mata hati nak jatuh, hang mau tak mau, hang terpaksa tunduk. Perniagaan jatuh. Bila sampai tiba waktunya kita akan tua, kita kena patuh, kita kena tunduk. Gunalah peralatan apa pun, gunalah ubat tradisional ke ubat moden ke untuk mengelakkan tua kamu. Sebab kamu ni orang besar, sebab kamu ni orang kaya, orang ternama, artis yang terkenal di dunia, mau tak mau kamu kena tunduk juga pada Allah. Kamu tetap tua, mau tak mau. Nah gitu. Tak boleh nak ni. Macam mana tak boleh sujud pada Allah Ta'ala, sedangkan kita sendiri pun banyak benda-benda yang terjadi bukan kemahuan kita. Yang kita mau ialah satu bab, kita pun faham dah, kita mau, Allah Ta'ala takdir begitu. Yang kita tak mau pun jadi. Orang-orang yang kerja hospital, misi lah, ada ramai misi, doktor lah apa semua. Siapa mau di kalangan pesakit yang kaki dia nak gerak? Tapi hari-hari kena gerak kaki, gerak jari. Siapa mau jantung dia orang panggil lemah, berlubang, hari-hari doktor belah operate jantung orang. Ini semua hak manusia tak mau, tapi dia kena tunduk. Dia tunduk sebab apa? Kita tak ada kuasa. Siapa yang kuasa? Patung-patung berhala yang mereka sembah tak ada kuasa. Hak sembah tok nenek, sembah puaka sana puaka sini, tak ada kuasa. Ada yang sembah api, sembah bulan, sembah matahari, tak ada kuasa. Siapa kuasa ni? La ilaha illallah, kalimatul haq. Tak kita sebut kalimah yang sebenar, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Cerita dia, hang tunduk kepada Allah, hang tak tunduk kepada Allah, hang kena tunduk. Tu cerita dia. Akhir sekali mati. Siapa pun tak mau mati. Kalau boleh tak mau mati. Tapi orang-orang yang tak mau mati, mati. Fir'aun yang tak mau mati, mati. Namrud yang tak mau mati, mati.
Qarun yang kaya raya harta dia. Hari ni pun orang panggil kalau harta tersimpan dalam tanah tu panggil harta karun. Mati. Semua kena mati. Ini maknanya kita kena sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam apa takdir Allah di hadapan kita lagi. Wallahu a'lam. Cuma kita kena sedar, sujudkah, tak sujudkah, tundukkah, tak tundukkah, kita kena tunduk bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk apa? Allah ini qahar. Maha gagah perkasa. Kita ni hamba Allah yang hina. Tapi main dengan tak mengaji ni, tak belajar ayat-ayat Allah, hidup dia tetap sombong. Hidup dia tetap sombong. Walaupun berlaku benda yang dia tak mahu. Itu cerita dia. Ada setengah orang anak dia dilahirkan cacat. Dia harap anak yang kedua yang sempurna boleh jaga dia besar nanti, cacat juga. Anak yang ketiga cacat juga. Kalau cakap cacat kaki tangan tak ada tu, duduk di rumah dia, cacat hak otak dia tak betul. Mak pak nak pergi ke mana, anak dia loncat tengah orang. Kadang-kadang anak umur 25 tahun dah telanjang bogel lalu depan orang. Tak tahulah mak ayah dia nak buat lagu mana, malulah macam mana. Hak faham tu setengah faham lah nak buat mana anak macam tu, hak tak faham. Dia kata kat mak bapak tak pandai jaga anak, bodoh segala mak nenek. Orang panggil. Duduk di rumah tak senang, kena kunci pintu. Buka pintu je cuih lari nak kena keluar cari. Pimai-pimai apa semua. Siapa nak? Semua orang nak anak baik-baik. Bahkan bukan nak anak yang lagu tu, anak yang tak lulus periksa pun boleh tak mau. Boleh nak bagi lulus belaka. Orang panggil. Walaupun sempurna semua. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan begitu. Hang mau ke tak mau, itulah takdir Allah. Hang kena sujud. Hang kena sujud. Bahasa Arab panggil hang kena sujud. Bahasa kita panggil hang kena tunduk. Hang kena tunduk. Itu. Jadi ada dua je. Ada dalam keadaan terpaksa dia rimah kenapalah aku ditakdirkan begitu-begitu. Ada setengah dia tunduk pada Allah dengan rela. Setiap benda yang Allah Ta'ala takdirkan, bukan Allah takdir saja-saja. Allah nak bagi pahala. Allah nak uji pada aku. Allah nak angkat darjah aku apa semua. Itu. Hang tunduk ke hang tak tunduk, itulah takdir Allah untuk kamu. Untuk kamu. Ini dunia. Jadi macam mana duduk atas dunia ni nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak benda-benda yang terpaksa tunduk. Pemimpin-pemimpin besar-besar dulu terpaksa tunduk. Kita panggil terpaksa tunduk dengan kuasa rakyat. Kuasa rakyat. Gitu. Terpaksa tunduk. Gitu. Dalam negara kita pun begitu. Dulu-dulu zaman era Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Orang punya tak maulah kat dia ni macam-macam gini. Sampai demonstrasi ni tak tahu nak habaq dah. Nak pecah dunia ni. Pompam pak molah macam-macam apa semua. Akhirnya takdir Allah dia juga Perdana Menteri sekali lagi. Tua pula tu terpaksa tunduk. Nyada. Hang suka ke hang tak suka ke, itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terpaksa tunduk. Itu kenapa hak Perdana Menteri hak satu lagi lepas tu Mahathir, tunggulah siapa dia pun terpaksa tunduk. Nada. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ikhtiar, kita boleh atur, kita boleh apa semua. Tapi walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Kita kena ingat tu. Bagi Allah lah, bagi Allah Taala lah, sujud mereka yang di langit di bumi, sama ada suka ataupun tak suka, kamu kena sujud. Apa makna sujud? Bukan sujud dalam sembahyang tu saja. Terpaksa tunduk bawah kuasa Allah. Siapa juga pun. Kita terpaksa terima hakikat. Itu cerita dia. Sekadar kita usaha, kalau orang politik dia kempen, dia ceramah, dia atur gitu gini apa semua, atur. Tuan-tuan sekalian, hang boleh susun, hang boleh atur apa semua. Tapi hang boleh dah buat macam mana pun, yang mengaturkan, yang mentakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah takdir begitu, kamu kena tunduk. Walaupun kamu ni berkempen pagi, petang, siang, malam, belanja berjuta-juta ringgit sekalipun, apa semua. Macam kita orang panggil sebut politik dah senang lah ni. Suka sebut politik pula lah ni. Apa semua. Apa Datuk Seri Najib. Adakah dia mahu jadi macam lah ni? Duk berkawan dengan budak-budak muda, bosku, duk naik motor rempik, kok terjawah-jawah lah. Hang tu dulu orang panggil Perdana Menteri. Sebelum Perdana Menteri ni berpuluh-puluh tahun dah menteri, bahkan dia antara
Menteri besar yang umur 20-an dah jadi menteri besar dah. Nah, dia menteri besar dah apa semua. Dan pak dia duduk Tun Razak tu Perdana Menteri. Tak? Banyak di kalangan anak-anak muda kita ni sedap-sedap dia tu menteri dah. Menteri Pelajaran, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, sampai ke puncak sekali Perdana Menteri. Adakah dia mau nak jadi macam sekarang? Kalau tanya dia nak ke tak nak jadi, nak ke tak nak, itulah yang Allah Ta'ala tentukan pada kamu. Yang Allah tentukan pada kamu. Lah naik motor yo ya pi sunu pi sini. Dengan budak-budak bosku tak bosku lah yo ya. Itu kena sujud lah. Kalau tanya orang benda yang paling orang nak sekali ni ialah kuasa. Kuasa ni orang nak lebih daripada duit lagi. Orang kaya-kaya, dia ada duit banyak jutawan-jutawan, kita sendiri tak kenal. Dia kaya. Tak ada, kita tak kenal. Sehingga dikeluarkan nama-nama orang terkaya di Malaysia. Bila keluar nama tu baru kenal. Tak ada, baru kenal. Tidak, tak kenal, dia duduk dengan kekayaan dia saja. Tapi kalau dia ada jawatan, dia ada menteri, hang kaya ke hang tak kaya ke, bahasa lalu dipanggil, hang tetap glamour. Hang nak muka hang tetap terpapar dalam televisyen, dalam apa semua. Ini orang suka. Orang suka. Tu cerita dia. Jadi bila takdir Allah begitu, kamu kena sujud dah. Jatuh. Wallahu a'lam, ke depan kita tak tahulah. Orang duk jangka-jangka nak masuk Sungai Buloh. Nyada, tu jangkalah nak masuk Sungai Buloh. Berkira dengan kita ni ada satu kes pun, Allah tidur malam tak lena dah gitu gini apa. Kadang-kadang bila kita ni betul tau. Tapi bila berlaku kes mahkamah, kes apa, kita ni segan nak naik mahkamah gitu gini apa semua. Kita tarik balik. Malah pening sebab bila ada kes bersangkut pok, walaupun lawan ambil lawyer kita boleh betul pun orang tak suka. Orang tak suka apa semua. Kadang-kadang saya duk termenung tengok apa semua, ni ada sampai beratus kes, boleh tidur kan malam. Betul Hussein ulas sekali lagi orang duk kutuk. Apa dia ni Tok Guru Jadi sebab lawan-lawan apa dia di apa dia ni Sarawak report gitu, tiba-tiba tarik balik gitu gini, pakak maki, pakak apa semua. Ada orang suka pergi mahkamah. Sikit-sikit saman, sikit-sikit mahkamah, ulang alik, menang pun tak apa, tak menebih bagi menang dapat duit gitu. Ada orang jenis gitu. Cuba tanya kita. Saya sendiri pun banyak dah kes-kes yang patutnya saya pergi ke mahkamah, saya boleh menang. Dulu ada satu syarikat insurans, dia tiru sign saya. Betul-betul tiru sign saya. Ada, tiru sign saya. Tiru sign betul-betul. Dan saya pun kenal dia gitu gini apa semua. Saya tak sign, dia buat sign yang orang panggil buat auto debit di bank apa semua. Oleh kerana susah nak jumpa ustaz, saya sign. Tiba-tiba duit tu dibayar kepada syarikat insurans terus-terus apa semua. Syarikat insurans besar. Kalau saya saman lah. Saya saman syarikat insurans ni, saya dapat duit banyak. Dan memang betul-betul tiru sign saya. Dan memang nak saman, dah bayang dah ni apa semua. Bila fikir balik ulang alik naik mahkamah gitu gini walaupun semua lemah perut. Betul tak? Bukan pasal kita betul kita salah dah. Kita ni jadi lemah perut. Gitu. Depa main lah ustaz sama lah ustaz boleh menang ni, dapat duit banyak ni, betul boleh menang, aku nak pi sagi duk fikir nak pi mahkamah gitu gini malas baik pi tak menang, tak apa makan lah apa yang ada. Jadi dia pun minta maaf dah, sudahlah ustaz saya silap apa semua, minta maaf lah apa semua. Gitu gini semua. Tak apalah, orang panggil tak payah. Kita bila kata lagu tu takkan kita ustaz ni bodoh, pengecut apa semua dah. Setengah orang suka pergi mahkamah. Kita kenal orang suka pergi mahkamah ni, kita kenal. Nak pergi mari sampai 20 tahun duk kira mahkamah. Bebih kita duk jadi ngajak jadi apa semua ni. Kita tak suka. Ada serabut perut apa semua dulu. Lepas tu dulu ada lagi satu. Itulah saya ni tuan-tuan pun tahu ada syarikat kontraktor. Ada lesen kadang-kadang. Saya ni bukannya buat termanan sangat, buat gitu-gitu je. Ada orang nak pakai, mereka nak buat projek, nak buat apa semua, saya bagi. Ambil lah apa boleh buat, apa semua buat, apa semua. Nanti hampa kelim dapat dalam akaun, aku ambil bagi balik ke hampa. Balik ke hampa semua. Gitu. Ada pula sengah mai, ya ustaz kami ni nak buat, kami ni tak ada modal, aku boleh ustaz bagi modal, tak apalah bila kerajaan bayar nanti masuk dalam akaun juga, apa semua gini. Bagi modal sekali, nak tolong. Dia boleh buat, tuan-tuan sekalian, dia boleh buat LO kerajaan kat saya. Ni kita dapat projek tani. Kita tengok LO tu sebiji projek yang dikeluarkan oleh kerajaan, surat tu semua.
Kita pun bagi duit. Rupanya selama ni LO tu tipu. Dia buat sendiri, buat dengan komputer, dengan sains, dengan cok sebiji tengok semua. Buat report polis. Sampai peringkat polis nak tangkap gitu gini dah apa semua. Duit ni tak tahu habis banyak mana apa semua. Bini ambil teriak berguling ke rumah. Itu. Buat macam filem Hindustan. Berguling anak-anak begitu gini apa semua gini apa semua. Saya terserabut perut lah lagu ni. Yang selalu saya ada pun. PA saya tu kata, ustaz kita teruskan, ini satu penyelewengan, ini satu apa semua ni, kita kena saman, kita kena apa, kita dah terus dah. Saya panggil dia, dan ni kita tarik balik. Dah jalan dah sekarang, kita tarik balik lah. Kata ustaz tak boleh lah macam tu. Apa semua, kita dah jalan kena ajak sikit muka dia ni apa semua betul, aku serabut perut. Ada betul kita menang. Kita boleh lawan pun kita menang. Tapi lemah lah, lemah. Setengah orang begitu, saya ingat tuan-tuan pun macam saya agak ni. Bila main duk teriak kat rumah dah guling pun semua. Biar pilah semua. Tapi kalau tak bayar. Tak bayar. Sebab tu saya kesian sangat kat Tuan Haji Hadi bila orang kata dia gini. Bukan soal betul soal salah tuan-tuan. Setengah orang tak suka kerja-kerja mahkamah ni. Ulang alik ni tak berkenan. Apa panggil? Tak apalah nak rugi sikit, tak apalah kita nak mengajak, nak ceramah, nak tahajud, nak mulai, nak apa gitu gini. Masalah. Panggil dah. 2 minggu dia sebut nama dia ni tuan-tuan sekalian. Gitu. Jadi bukan orang semua sama. Jadi sebab tu kita nak pergi kutuk, nak pergi hentak, nak pergi maki, nak pergi caci pun tuan-tuan. Kita kena tengok jenis orang macam mana. Jenis orang macam mana. Setengah orang dia nampak peluang sikit boleh saman, dia nak saman. Nampak peluang sikit boleh saman, dia nak saman. Itu. 10 saman, menang 2-3 cukup lah. Boleh juta-juta. Setengah orang dia tak suka. Dia tak suka. Tu kita kena faham keadaan. Itu cerita dia. Tapi tak apalah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan bayang-bayang mereka itu dengan pagi-pagi dan petang-petang. Sujud bagi Allah Ta'ala. Cuba ni kita tak pernah fikir ni. Bukan kata kita saja sujud pada Allah, matahari saja sujud pada Allah, bulan saja sujud pada Allah, malaikat suruh jin semua kena tunduk pada Allah. Kata Allah termasuk bayang-bayang kamu. Kita pun lama dah tak tengok bayang kita. Ada di passion duk lekon di mana ada bayang. Melayu pun sebut kalau tak nampak sampai bayang pun tak nampak. Kata Allah, bayang-bayang kamu pun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita jangan sebut bila matahari tembak ada bayang, itu memang semula jadi. Bukan matahari bayang-bayang. Bayang ni Allah yang jadi. Jangan kita syirik bab tu pula apa semua. Sebab kita dah ingat bila cahaya tembak ada bayang, automatik bayang tu ada. Disebabkan daripada cahaya. Cahaya tu cahaya, kita tu kita, bayang tu bayang. Ini semua adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna bayang sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tunduk bawah Allah Taala. Ada kala bayang kita belah kiri. Ada kata bayang kita belah kanan. Ada kala bayang kita ke timur. Ada kata bayang kita ke barat. Kalau kita berdiri tengah panas waktu pagi, matahari tembak daripada timur kan. Bayang kita ke barat. Bayang pasal apa bayang tak ke timur lawan arus? Tak, sebab dia tunduk bawah perintah Allah. Ni kita kena ingat. Takut kita dulu lupa kata bayang ni biasa aja. Kadang-kadang bayang naik belah barat. Matahari belah barat. Bayang kita bergerak ke belah timur. Ini apa ni? Pasal dia ikut. Dia sujud pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi bayang kita panjang, sekarang bayang kita pendek apa semua. Gitu. Ini nama dia bayang pun sujud bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan bayang. Bayang tu bila kita tengok tak ada apa. Dia hanya tak ada apa pun, dia tunduk pada perintah Allah. Kita ni sekujur tubuh Allah Taala buat dengan ada mata, dengan ada telinga, dengan ada mulut, dengan cukup lengkap, boleh bercakap, boleh berfikir, tiba-tiba nak lawan Allah. Bayang kamu pun tunduk pada perintah Allah. Perintahku kata Allah. Itu kita kena ingat. Selagi kita hidup ni kita ada bayang. Bayang tu Allah Ta'ala buat. Masa bila bayang kita hilang, bila kita dikambus bawah tanah, masa bayang-bayang pun tak ada orang. Bila kambus bawah tanah, bayang. Sampai Allah sebut tara tu tak malu ke kita? Kita kan bila kita biasa pinjam duit kepada orang,
Kita susah, kita pinjam duit, dia bantu kita. Bila kita ada duit, kita bayar balik, habis dah lah semua. Ada. Lepas pada tu tiba-tiba dia mai kata kat kita, dulu masa susah akulah tolong ni sampai lupa kat aku ni. Apa perasaan kita? Kita rasa malu sebab dia ungkit balik benda yang dia tolong kita. Begitu. Pasal apa kita tak rasa malu bila Allah ungkit balik? Patutnya kita ni rasa malu sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni nak semayang lebih sikit pun kira, nak puasa lebih sikit pun kira, nak derma pada jalan Allah lebih sikit pun kira. Nak berzikir lebih sikit pun kira, nak baca Quran lebih sikit pun kira. Padahal Allah ni bagi kat aku macam-macam, bukan bagi saja, Allah ungkit semula. Ungkit Allah buat matahari, ungkit Allah buat bulan, ungkit Allah buat bintang. Ungkit ni kalau kita tak bagus. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat kebesaran dia. Sifat kebesaran dia. Itu Allah Taala ungkit. Sepatutnya bila Allah Subhanahu Wa Taala ungkit ni, kita sepatutnya kena ada rasa malu. Kena ada rasa malu di bawah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Baik. Wazilaluhum fil ghudwi wal asal. Dan bayang-bayang mereka itu pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Cuba kamu tengok. Bayang pagi dengan bayang petang tak sama. Adakah bayang ni pernah berlawan arus? Bila matahari tembak sebelah barat, bayang dia pun barat juga. Tak, bayang dia tetap ke timur. Bila matahari tembak di belah timur, bayang dia ke barat. Tetap ke barat. Dia tak pergi ke timur juga. Tak. Pernah tak kita tengok satu kali bayang itu langgar perintah Allah Ta'ala? Pernah kita tengok tak? Tak pernah. Bayang pun tak pernah langgar perintah Allah walaupun sekali. Cuba kita berdiri tengah panas waktu pagi. Kita berdiri tengah panas waktu pagi. Pagi ni matahari mari belah timur kan? Belah timur, dia tembak pergi ke barat, bayang kita ke barat. Pernahkah tengok kita satu kali je dalam hidup kita matahari tembak ke timur, bayang kita pun timur juga? Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah. Tunjuknya bahawa bayang sentiasa sujud berperintah Allah Ta'ala. Hang ni manusia. Kalau sebut bayang ni kira macam Allah, orang tak fikirlah tentang bayang. Orang tak fikir dah. Bayang ni pun bayang yang orang tak fikir, yang kita panggil harga bayang ni macam tak ada harga lah. Pun dia sujud pada perintah Allah Ta'ala juga. Hang kalau tak sujud pada perintah Allah, lebih teruk daripada bayang-bayang. Tak malu ke? Nah itu. Sebab tu antara sifat takwa, dia kena ada rasa malu. Rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Qul man rabbus samawati wal ard. Kata olehmu, ya Muhammad, siapa Tuhan tujuh langit dan bumi itu? Bila Allah Ta'ala cerita, bukan ayat ni saja, ayat yang sebelum, Allah pusingkan matahari. Macam saya sebut dah, matahari ni besar daripada bumi beribu-ribu kali ganda. Allah pusing dia bergerak dengan begitu laju. Bumi ni pun berpusing dengan begitu laju. Bulan pun berpusing dengan begitu laju. Pak kita baca lepas. Siapa pusing dia? Kalau batu jatuh di atas jalan, seketul batu je jatuh atas jalan, batu pejat, 100 orang tolak tak jalan. Kena panggil jen tolak. Tu pun 2 biji tolak bergerak tak tepi sikit. Bahkan tak mampu pindah ke mana-mana. Ada sampai hari ni batu yang duduk tang-tu-lah, siapa pun tak mampu nak pindah. Batu ni seketul batu daripada seluruh alam yang besar ini pun manusia tak mampu tolak. Tiba-tiba Allah tolak bumi ni pusing dengan begitu laju. Allah tolak matahari ni pusing begitu laju. Allah tolak bulan ni pusing begitu laju. Walaupun matahari bulan jauh berlipat-lipat kali ganda besar daripada bumi ni. Nak cerita kata kuasa Allah ni hebat sehebat mana? Fikir ambil lah. Ini cerita dia. Baik. Qul man rabbus samawati wal ard. Lepas tu siapa Tuhan langit bumi ni? Man rabbus samawati wal ard. Siapa Tuhan langit bumi ni, siapa dia? Yang orang duk pergi cari batu, cari kayu sembah, ada sembah lembu, sembah matahari. Cari siapa dia? Tuhan langit bumi ni siapa dia? Ya Allah tak sebut khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Kami buat langit, samawat, langit yang banyak, bighairi amadin, dengan tidak ada tiang. Tarawunaha, hang tengok sendiri. Macam mana langit yang Allah Taala buat tidak ada tiang.
Nah itu, fikir. Baik. Qulillah, kata olehmu Allah. Qul, kata man rabbus samawati wal ard, siapa Tuhan 7 petala langit dan 7 petala bumi? Qulillah, kata olehmu Allah. Sebab tu disuruh ayat yang lepas, katalah kalimatul haq. Apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, beza orang kata sekadar nak pahala tapi tak faham apa itu la ilaha illallah dengan orang yang kata, orang yang faham. Faham? Maknanya dengan dia tengok alam ini, dengan dia berfikir, dengan dia tengok ayat-ayat Allah, dia fikir, terkeluar daripada mulut dia, la ilaha illallah. Walaupun sepatah ni lebih berat daripada dunia dan isi dunia. Walaupun kalimah sepatah je. Kenapa? Kalimah ini kalimatul haq, kalimah yang sebenar. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Baik. Qul afattakhaztum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, maka kerana apa kamu ambil daripada lain Allah berbuat wali? Kenapa kamu cari selain daripada Allah berbuat wali? Wali di tempat kamu tumpang. Kenapa? Kan bila orang perempuan nak kahwin, dia kena ada wali. Siapa wali nombor 1 dia? Pak dia. Orang perempuan ni dia bergantung dengan bapak dia. Tu sebagai wali. Dia tak boleh duduk seorang. Bila dia kahwin, dia bergantung dengan suami dia. Bila suami dia mati, bapak dia mati, dia bergantung dengan abang dia sebagai wali. Adik dia yang laki-laki sebagai wali. Ni tempat pergantungan dia. Kenapa? Perempuan ni lemah. Perempuan ni lemah. Tu cerita. Sebab tu masa dia ada suami, dia tak rasa pentingnya suami lah hidup dia. Pentinglah juga tapi biasa-biasa je. Bila suami dia tak ada pun dia rasa kosongnya tak ada suami ni. Walaupun dah tua. Dulu macam orang tua ni macam tak ada lah, pergi boleh-boleh gitu-gitu saja. Tapi bila suami dia tak ada, dia rasa betapa kosongnya hidup dia. Kena pula abang-abang dia pun pakat tak ada belakang. Tempat nak bercerita, tempat nak bergantung. Ayah tok wan dia tentu dah mati dah apa semua. Hidup dia, hidup macam mana? Nah, hidup macam mana? Bolehlah tapi macam kata apa semua. Kenapa? Dia sudah tidak ada wali. Nah, sebab tu banyak orang perempuan tak ada apa-apa pula pergi duduk di pondok. Nah, ambil ustaz sebagai wali dia, tok guru sebagai wali dia. Kok-koklah nak tolong-tolong tengok apa semua. Sebab tu orang perempuan banyak duduk pondok-pondok. Orang lelaki bukan ada duduk pondok. Tua daripada muda sampai ketua duduk buah. Dia kau boleh duduk pondok. Tak ada orang lelaki. Dia tak boleh mana ada. Apa semua. Orang perempuan dia boleh duduk sebab dia memang wali. Dia orang boleh merintah, orang boleh buat keputusan, orang boleh buat apa semua ni. Payah. Tapi orang perempuan ni dia tu. Bila satu tempat dia dah bergantung dengan tok guru. Nada, dia bergantung dengan tok guru. Sebab tu jasa tok guru ni tuan-tuan besar. Tok guru pondok dulu gitulah tuan-tuan sekalian. Dia bukan sekadar mengajar budak-budak keluar jadi tok guru saja. Ni hak tua-tua duk pondok pun duk bawah dia. Duk bawah dia apa semua. Orang tua-tua belah orang tua-tua susah pada budak-budak ni. Nak buat apa dia? Dah budak tak turun semayang, buat kayu godam pergi semayang. Tak pergi jemaah apa-apa, katak-katak juru hayat apa semua, pergi semayang. Hak tua-tua nak buat mana? Kena buat kayu godam tua-tua. Nah itu boleh kata dia pun makan hati ingat itu jelah tak ada apa. Nak panggil itu cerita. Jadi nak sebut kul fattakhaztum min dunihi awliya. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, maka kerana apa kamu ambil lain daripada Allah buat wali, buat tempat kamu bergantung. Pi minta tolong kat tok keramat, pi berjamu makan tok keramat, pi puja sana puja sini. Padahal tadi ayat-ayat tadi terang semua Allah buat bagi untuk kamu. Depan Allah cerita lagi. Tadi Allah tak cerita, orang panggil semua terpaksa tunduk pada perintah Allah. Bila Allah takdir kamu sakit, kamu mesti sakit walaupun kamu tak mau. Kamu mau, kamu tak mau, kamu sakit. Pemimpin-pemimpin yang tinggi duduk berkuasa dengan polis, jaga berjalan di atas jalan raya, orang semua kena elok polis depan belakang wiwa. Bila satu masa hang pergi berjalan bawa beg plastik, tak ada siapa lagi, tak ada siapa peduli. Macam Allah ya raham Ghaffar Baba. Dengar Ghaffar Baba. Dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Bila tak ada kuasa dia semua berjalan ke airport bawa beg plastik kedai.
Macam Tok Wan mana pula? Apa semua? Tak ada siapa pun tak beli apa dah. Jibri tak beli. Ini, hang mau ke tak mau, hang terpaksa sujud buat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suka ke tak suka? Sujud ni mana hang kena tunduk. Hang kena tunduk. Tu cerita dia. Jadi kata oleh Muya Muhammad bagi mereka itu, maka kerana apa kamu ambil daripada lain Allah perbuat wali? Hang cari lain daripada Allah pasal apa? Allah dah ada. Banyaklah manusia atas dunia ni. Ada ambil batu buat Tuhan. Ada ambil kayu buat Tuhan. Ada ambil api buat Tuhan. Ada sembah kubur. Kubur tu sebagai sembahan. Tu orang panggil sembah Tok Nenek nama dia. Lah ada. Ni musim-musim orang pergi puja kubur. Dah ada puja kubur. Kenapa ini nama dia Tok Nenek, sembah Tok Nenek? Sembah Tok Nenek bersemua. Pasal apalah? Ambil selain daripada Allah Ta'ala buat Tuhan. Sedangkan segala benda yang atas dunia ni Allah yang takdir, Allah yang susun, Allah yang atur. Tiba-tiba kamu ambil hak lain buat Tuhan. Pasal apa? Kena penyakit apa? Itu. Baik. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Tiada memiliki mereka itu bagi diri mereka itu manfaat dan tiada mudarat. Yang kamu sembah itu tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki mudarat. Apa dia? Dia nak bagi manfaat pada diri dia pun tak boleh, nak bagi manfaat pada orang pun tak boleh. Nak bagi mudarat pada diri dia pun tak boleh, nak bagi mudarat pada orang pun tak boleh. Hak tu kamu sembah. Macam patung-patung berhala. Dia nak manfaat diri dia sendiri tak boleh. Hatta diri dia sendiri pun setahun sekali, 2-3 tahun sekali orang kena tolong pocak kat dia. Kok keliling-keliling dia orang kena tolong cuci-cuci bagi kat dia. Orang kena buka lampu beri kat dia. Gitu. Dia sendiri tu pun bahkan kalau dia sendiri pun tak boleh nak manfaatkan diri dia, macam mana dia nak tolong orang? Orang sakit dia nak bagi lega. Orang miskin dia nak bagi kaya. Orang tak larat nak bagi kuat. Lah dia sendiri tu pun tak ada apa. Nada. Dia sendiri pun tak ada apa, langsung tak boleh buat apa. Itu. Dia tidak boleh bagi manfaat dan juga mudarat. Ada. Dia sendiri pun kalau orang ambil beho tolak burung jatuh apa semua jatuh, patah kepala, patah kaki, patah telinga, habis tak ada apa. Dia sendiri tak boleh tolak mudarat. Kena angin ribut jatuh tertunggi terkangkang dia tengah terkangkang begitulah. Kalau dia sendiri pun tak boleh tolak mudarat untuk diri dia, kalau orang kena mudarat dia boleh tolak dah. Lagi tak boleh. Tapi mai manusia tak dapat petunjuk hidayah bodoh ni, sembah juga benda yang tak ada mudarat, tak ada manfaat. Orang panggil. Inilah orang panggil manusia ni bila tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi bodoh. Maka dan kamu tinggal sembah Tuhan menjadi kamu daripada tidak ada pada ada. Akhirnya dok ralik sembah batu, sembah kayu, sembah matahari, sembah bulan, sembah api gitu gini apa semua. Allah yang buat kamu daripada tak ada pada ada ni, tinggal tak sembah. Sepatutnya sembah Allah. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Macam kita belajar ayat yang lepas, Allah Ta'ala jadikan semua atas muka bumi kita ni untuk kita. Yang kita sendiri ni tak reti buat dosa nak buat sekatoi batu, sebiji pasir tak reti buat. Allah hamparkan bumi untuk kita. Allah buat gunung untuk kita. Dan gunung pula turunnya air yang sejuk, bersih suci air. Kita ni nak buat air sitik tak reti. Nak buat air sitik tak reti semua. Allah buat biji-bijian, gandum, padi, jagung. Ada jenis orang makan gandum, ada jenis makan roti, makan apa tu. Ada jenis orang makan nasi macam kita. Ada jenis orang makan jagung. Apa semua. Ini makanan asasi mereka apa semua. Nasi ni kita pegang dalam sejemput tu, tak tahu ada berapa ratus biji. Apa ratus biji dalam sejemput tu. Tapi bukan sejemput makan, sepinggan. Bukan sepinggan, sebeseng. Makan. Tu sehari sebeseng. Dalam duk makan tak tahulah kalau kita ukur sejak daripada kita beranak sampai kelar ni. Berapa tan dah beras kita makan. Bila dalam bertang-tang tu tak tahu ada berapa juta bilion biji tak tahu dalam tu. Nak buat sebiji tak tahu. Bukan hang saja, seluruh makhluk ni tak pernah buat walaupun sebiji. Tiba-tiba kamu sembah yang lain daripada Allah Ta'ala buat Tuhan. Ni nama dia zalim. Nada, zalim. Tu. Baik, itu fahamlah. Qul hal yastawil a'ma wal basir?
Kata oleh Muhammad, adakah bersama-sama orang buta dengan orang melihat? Lah ni nak tanya, orang buta dengan orang celak ni sama ke tak? Tentulah kita akan jawab tak sama. Tak sama. Nah itu. Orang buta ini orang kafir. Orang buta ni hidup dia meraba-raba. Itulah kehidupan orang kafir, sentiasa meraba-raba cari Tuhan. Sebab itu bila kita bercakap dengan orang yang tak ada agama ataupun yang semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila bersembang bab ketuhanan, depa tengah tak erti kata apa. Ya, tak erti kata apa. Sebab apa? Sebab hidup depa pun meraba-raba. Buat ikut berasa tok nenek suruh buat gitu apa semua. Dia sendiri pun tak faham. Jadi dia agak-agak gitu tu orang panggil khurafat, ikut buta tuli, tak tahu apa. Wal basir, orang yang celak. Orang celak ni apa dia? Orang beriman dia celak. Dia buat, dia fikir. Sembah Allah tak apa, Allah tak nampak. Kita ada mata hati. Allah nampak dengan hati. Macam mana kita boleh nampak dengan hati? Kita tengok kejadian Allah. Langit, bumi dan segala benda yang ada di langit dan di bumi. Dan benda-benda gaib yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Apa semua. Akhirnya walaupun Allah Ta'ala tak nampak, tak ada masalah langsung bagi dia. Kerana dia ada mata hati. Dalam dunia ni pun banyak benda yang ada tapi tak nampak. Roh kita sendiri ada, tapi kita sendiri tak pernah tengok. Elektrik, kita tak pernah tengok elektrik macam mana. Mana dalil kata ada elektrik, kipas pusing, lampu menyala. Belah wayar yang ada elektrik, tak ada elektrik, tengok sama. Tengok sama saja. Nak tahu kena tekan test pen ataupun pegang. Kalau mampu itu ada. Itu cerita dia. Ini maknanya apa masalahnya Allah Ta'ala tak boleh nampak dengan mata kepala, sedangkan Allah Ta'ala jadi mata hati. Bahkan hati kita ni melihat benda yang mata zahir tak boleh melihat. Mak kita yang mati lama dah, tentulah kita tak akan lihat dengan mata kepala. Tapi di hati kita, mak sentiasa nampak di hati. Dia kata seorang ibu ni, anak dia umur 7-8 tahun dulu mati. Mati lama mana dah, kalau ada ni umur 40 tahun dah. Nampak dah. Sejak mati tu tak nampak dah dengan mata zahir, tapi dengan mata hati si ibu ni nampak dah mak dia di hati. Ayah nampak dah anak dia di hati. Nampak sebab kita ada mata hati. Sebab kita ada mata hati. Anak kita yang tak nampak, kita nampak di mata hati. Mak kita yang tak nampak, kita nampak di mata hati. Tok-tok guru kita yang ajar Quran dulu masa kita kecil-kecil dulu mati tak nampak, tapi dia sentiasa kita ingat di hati. Nampak di hati. Kenapa Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, yang boleh kita tengok bukti-bukti kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak mungkin manusia boleh buat macam Allah Ta'ala buat, Allah tak nampak di hati. Dalam hadis sebut, Nabi SAW sentiasa sebut Allah. Allah sentiasa sebut Allah di mulut dia. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah sentiasa sebut. Kenapa? Allah sentiasa di hati. Sentiasa di hati. Itu cerita. Bila ada anak muda dia lukis pemandangan. Dia lukis pemandangan, lawa buat air terjun, buat pokok nyok, buat pemandangan elok. Kalau lukis ni dia lukis, dia tak depan ni. Kita mesti tengok Allah pandainya budak ni lukis. Cantiknya, lawanya budak mana ni mengaji di mana, punya cantik lawa. Puji budak ni sampai tak tahu nak kata apa. Kenapa budak ni pandai sangat, lukis cantik. Puji budak. Orang lukis tu dipuji. Padahal air sungai yang dia lukis tu air titik tak boleh minum. Pokok nyok yang dia lukis tu buah biji tak boleh nak buat gulai. Nama apa lukisan? Nama lukisan. Pokok padi dia lukis tu sebiji pun tak boleh jadi berat. Pun puji dah. Yang pokoknya betul itu tak pernah puji. Yang air terjun betul itu tak pernah puji. Yang pokok padi betul itu tak pernah puji. Bila orang lukis, puji. Ni penyakit manusia. Ada penyakit manusia. Sepatutnya kalau orang lukis pun puji, yang mencipta yang asli tu lagi-lagi dah puji. Itu baik. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal yastawi zulumati wan nur, atau adakah bersamaan kelam dan cerah? Gelap dengan cerah sama ke tidak? Tak sama. Mana dia yang gelap? Orang kafir hidup dalam kegelapan. Orang yang beriman hidup dalam cerah. Lepas cerah lagi, lepas cerah lagi. Mana dia? Sebab dia belajar Quran. Allah Ta'ala memperkenalkan dia dalam Quran.
Allah cerita satu-satu dalam Quran. Jadi orang yang tak belajar Quran gelap. Tu panggil Al-Quran nurun. Quran itu nur, cahaya. Jadi orang yang tak mengaji Quran dia tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya duduk dalam gelap. Bila duduk dalam gelap macam orang buta. Walaupun mata ada, bila kita duduk dalam gelap kita merabak. Jadi orang yang tak belajar Quran, umpama orang duduk dalam gelap, hidup sentiasa meraba-raba. Beza orang hidup cerah. Macam kita kan nak bila buka lampu, cahaya, terang, kita berasa mudah, terang, nampak belakang apa semua. Anak-anak kita nampak, rumah tangga kita nampak, kereta mutu kita nampak. Itulah beza orang yang orang panggil itulah makna orang yang dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang tak dapat petunjuk macam hidup dalam gelap. Tak tahu apa. Nah ini, hidup sentiasa meraba-raba, mati gitu je. Baik. Atau adakah bersamaan kelam dan cerah, yakni tiada bersamaan kufur dengan iman. Itulah perbezaannya orang kufur dengan iman tidak sama sekali-kali. Jangan kata sama. Hari ni gaduh nak cakap sama. Semua agama sama. Kadang-kadang keluar daripada mulut orang, semua agama sama. Nah gitu. Saya jaga semua agama. Pula, saya jaga semua agama. Tu cerita dia. Kita kadang-kadang Allah bagi ruang sikit je. Kita tak boleh nak pergi runtuh rumah-rumah berhala. Kita tak boleh nak hancur rumah-rumah berhala. Tapi bukan kita sokong dia. Ada. Kita kena hormati orang bukan Islam. Selagi mana orang bukan Islam, hormati kita. Nah itu cerita dia. Tugas kita orang Islam ni, inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Taala, agama Islam, kita kena jaga Islam. Kita kena jaga Islam. Janganlah kita nak sokongan politik sampai kita jaga agama lain macam kita jaga Islam. Masalah lah. Tuan-tuan sekalian, jaga Islam. Baik. Ja'alu lillahi syuraka. Adakah menjadi mereka itu bagi Allah itu syuraka, syirik-syirik? Allah jawab tanya. Ada juga menjadikan Allah itu syirik, percaya pada Allah. Tapi orang Kristian percaya pada Allah, percaya pada anak Allah. Kononnya Allah ada anak. Orang Yahudi percaya kata malaikat tu anak Allah. Tu nama dia syuraka, syirik. Ataupun orang kafir sembah berhala, bila kita tanya, pasal apa kamu sembah berhala? Tuhan tak nampak, kita sembah dia sebagai perantaraan, sebagai ini nama syuraka, syirik-syirik yang kamu buat. Seluruh umat Islam bila semaya kena menghadap Kaabah, tapi bukan sembah Kaabah. Sembah Kaabah syirik, sembah Allah. Kaabah tu menjadi tempat hadap. Bahkan kalau Kaabah tu dipindah, kalaulah suatu hari na'udzubillah kerajaan Malaysia kaya boleh beli Kaabah di Saudi tak sini. Senang, tak payah pergi dah. Beli Kaabah tu letak di Pulau Pinang ni. Kita semaya nak hadap Pulau Pinang ke hadap Mekah? Mesti kena hadap ke Mekah. Sebab kita bukan sembah batu-batu Kaabah tu. Kaabah tu di tempat hadap sebagai lambang penyatuan umat Islam. Kita bayangkan kalau tak ada tempat hadap, jadi lagu mana? Dalam masjid jadi lagu mana? Kawan pala kau ni, kawan ni pala kau ni, kawan ni tala kau ni. Satukan umat Islam. Itu cerita dia. Sebab itu di Kaabah hanya ada batu 4 segi. 4 segi saja. Bersemua. Nah itu. Tak ada apa-apa patung-patung apa tak ada. Batu 4 segi Kaabah. Tu cerita. Sebab kita bukan sembah batu-batu Kaabah. Tapi orang-orang kafir buat berhala-berhala untuk sembahan. Untuk sembahan. Tu cerita. Baik. Khalaqu ka khalqih. Yang boleh menjadi mereka itu seperti kejadian Allah. Baik, yang sembah syirik-syirik itu, baik yang sembah patung, yang sembah kayu, yang sembah lembu, yang sembah gajah, adakah mereka itu boleh buat macam Allah buat? Allah turunkan hujan. Batu-batu berhala-berhala yang kamu sembah tu boleh turunkan hujan? Tak. Memperjalankan matahari, bulan dan bintang, adakah berhala-berhala batu-batu untuk nenek kamu sembah tu boleh buat? Tak. Menghidupkan biji-bijian dalam tanah biji. Hidup keluar pokok yang besar, keluar batang, keluar dahan, keluar daun, keluar bunga, keluar buah, boleh makan. Ada dia boleh buat? Tak. Yang boleh buat Allah yang esa. Wahidul Qahhar. Allah yang esa, yang maha berkuasa. Yang lain tak boleh. Tapi pasal apa yang pergi sembah lain daripada Allah?
fatashabahal khalqu alaihim. Maka kesamaran kejadian syirik dengan kejadian Allah atas mereka itu, manusia. Maka i'tiqad mereka itu kafir-kafir mustahak disembah dengan sebab boleh menjadi mereka itu erti tiada kerajaan seperti yang tiada boleh menjadi melainkan Allah. Maka tiada mustahak disembah melainkan menjadi, malaikat yang menjadi. Maksudnya, kalau boleh korek tengok dalam hati orang kafir-kafir sembah berhala, mereka pun ragu-ragu. Kalau boleh korek dalam hati kafir-kafir hak sembah lembu, hak sembah apa dia gajah, hak sembah api, sembah apa, depa pun ragu-ragu. Tapi dah depa sedap-sedap tu nenek depa buat lagu tu buat, dalam hati mereka tetap ragu-ragu. Kita semayang ada ragu-ragu. Subuh-subuh ambil wuduk, Allahu Akbar, menghadap Allah. Sepenuh hati sikit pun tak ada ragu-ragu. Orang kafir penuh dengan ragu-ragu, orang Islam tak ada ragu-ragu. Bahkan kalau ragu-ragu, kafir juga. Nanti masuk Zuhur sekali, kita ambil wuduk semayang, Allahu Akbar. Tak ada sikit pun ragu-ragu. Aisyah, Isya, apa, semua tak ada ragu-ragu. Islam. Orang kafir hidup dalam ragu-ragu. Tapi dia simpanlah hati dia. Kalau boleh belah dada tengok. Dalilnya apabila orang kafir masuk Islam. Padri yang masuk Islam dia rasa ketenangan. Kerana selama ni dia jadi padri, hidup dalam ragu-ragu. Sami Buddha, Sami Hindu dulu, bila dia dapat hidayah petunjuk masuk Islam, dia rasa lega, rasa aman, rasa tenteram. Kenapa? Selama ni hak dia buat ragu-ragu itu, ragu-ragu itu dah hilang ragu-ragu. Dia berasa nak buat. Bahkan di setengah-setengah tempat di India, orang India sembah Sami. Sembah Sami. Tengok dia buat ada satu musim tertentu, Sami-Sami ni duduk satu tempat. Sami-Sami duduk satu tempat, dia buat petok tu. Sami. Sami ni dia tanya cara dia lah. Ada setengah Sami telanya bogeh. Nada. Mau tu kotang kating. Nada. Telanya bogeh. Sami. Kenapa pakaian ni kotor, jijik, kono. Ini apa semua? Telanjang. Jadi ada lah berpuluh-puluh Sami situ apa semua. Jadi orang-orang kampung apa semua ni kena pergi pada Sami, sembah Sami. Ambil berkat lah kata dia. Gitu. Sami mana? Sami hak telanjang bogeh tadi ni. Harap tutup dengan bedok ya. Panggil apa semua. Jadi bila kita tengok orang-orang tu, cuba kita tengok orang yang pergi sembah, pergi buat apa semua tu, mereka sendiri pun buat tak agak-agak. Sebab apa? Dalam hati mereka ni ada ragu-ragu. Tapi buatlah. Tapi lah hati ada ragu-ragu. Ada ragu-ragu. Kenapa? Ni. Tapi itulah kata hidup dalam sentiasa ragu-ragu. Sebab itu bila orang ni dapat hidayah Islam, dia rasa tenang, dia rasa lapang, dia apa semua. Kenapa? Hak ragu-ragu tu dah tak ada. Macam kata tadilah tuan-tuan. Bila benda ragu-ragu ni menyebabkan kita rasa tak tenang. Nada, kita rasa tak tenang benda ragu-ragu. Bahkan kalau orang bagi, kalau dia bagi keputusan yang tak konkret, tengoklah. Ni kalau kau rajin kau pergi, kalau kau malas aku tak pergi. Kita hak di rumah ni, hang bapak betul nak main tak main. Kau tak mau main senang, abang tak mau main. Nak main abang tak nak main. Pasal apa? Kita ni tak boleh ragu-ragu. Benda lagu tu je bukan benda besar pun. Kalau nak main abang main, kalau tak mau habis abang tak mau main. Senang. Aku pun tak ada fikir apa dah. Tengoklah lagu mana. Tak boleh. Kenapa? Ragu-ragu ni seksa kita. Seksa kita. Tu walaupun benda sekecil tu. Jadi orang kafir, orang musyrikin, dia hidup dalam ragu-ragu, bukan dalam main tak main. Bukan dalam kerja buat, dalam bab ketuhanan. Dia ragu-ragu. Sebab itu dalam ilmu akidah ni tak boleh ragu-ragu langsung. Ragu-ragu sikit pun kafir. Kena yakin. Bahasa imam panggil tasdik biqalbi. Ikatlah mata hati. Tak ada ragu-ragu dah. Maknanya nikmat yang paling besar sekali, nikmat iman. Tu kita minta Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman. Sebab kalau kamu hidup dengan iman, kamu tak ada ragu-ragu. Tenang. Bila masuk bulan Ramadan al-Mubarak, benda tak boleh makan sebulan. Orang beriman sikit pun tak ada ragu-ragu. Ramadan, perintah Allah dalam Quran, kita disuruh berpuasa, bahkan malam lakukan amal ibadat dengan apa semua. Dan dia buat kadang sampai letih, penat, sampai mengantuk sesungguh-sungguh. Dia tak ada ragu-ragu. Kenapa? Ini janji Allah. Allah janji, walaupun tak nampak sekutui depan mata,
Allah akan bagi. Allah bagi. Dia tak ada ragu-ragu dah. Kalau ragu-ragu dengan janji Allah bulan Ramadan, kafir. Itu cerita dia. Beza. Tu orang panggil orang beriman ni panggil nur, cahaya. Orang yang tak beriman, zulumat, gelap. Ataupun orang beriman ni celak, orang tak beriman ni buta. Itu nama dia. Tentulah orang celak lebih lapang daripada orang buta. Itu. Dia sentiasa ragu-ragu. Ni ada longkang ke? Ni ada dinding ke? Sebab hidup meraba-raba. Baik. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadi tiap-tiap suatu. Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadi tiap-tiap suatu. Tiada sekutu bagi Allah Ta'ala padanya, maka tiada sekutu baginya jua pada sembahannya. Kulli syai', tiap-tiap suatu Allah buat. Takkan kamu nak sembah yang Allah buat? Sembah Allah. Katakanlah qulillahu khaliqu kulli syai'. Katalah bahawasanya Allah Ta'ala lah yang buat tiap-tiap suatu. Allah yang buat. Allah buat. Yang orang kafir sembah gajah. Gajah siapa buat? Allah. Yang sembah matahari. Matahari siapa buat? Allah. Yang sembah batu. Batu siapa buat? Allah. Yang sembah kayu. Kayu siapa buat? Allah. Sembah yang kena buat. Tak sembah yang menjadikan. Itu silap. Baik. Itu. Tu orang gelap, buta, sesat. Itu nama dia. Bahasa sesat pun panggil juga. Wahuwal wahidul qahhar. Wahwa dan dia. Wahwa saya sebut. Wahwa ni Allah memperkenalkan dia tu siapa? Al-wahid. Dia yang esa. Al-qahhar. Gagah perkasa. Tuhan yang esa, yang gagah perkasa. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jangan mensyirikkan Allah. Kerana Allah tu esa. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu, Allah tu esa. Wa huwal wahid. Dia yang esa. Al-qahhar. Gagah perkasa. Gagah perkasa. Kita belajar minggu lepas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kilat yang menyambar. Awan yang mengandung air yang begitu berat. Guguh yang berdentum di langit. Bila ada tiga benda ni, awan yang gelap, kilat menyambar, guguh berdentum, hati manusia ada dua perasaan. Allah sebut. Jelas kita mengaji minggu lepas. Dalam surah Ra'd. Ada dua perasaan. Yang pertama takut. Bunyi guguh orang takut. Kilat menyambar orang takut. Langit hitam kelam orang takut. Yang pertama takut. Yang kedua harap. Harap Allah turunkan hujan. Itu cerita dia. Ada juga langit hitam, kilat menyambar, guruh, pompang-pompang. Hujan tak turun. Nah, hujan tak turun. Itu nama dia harap. Tapi sebelum tu takut. Takutnya tutup telinga bila kilat main. Apa semua. Ada duduk tengah padang lari duduk bawah bansai. Dia berlindung sakat tu je boleh. Duduk tengah padang ada pokok lari bawah pokok. Padahal kilat ni panah pokok tersekah. Panah pokoknya, patah pokoknya. Yang habis lindung bawah pokok derian. Kau derian pun dia panah, patah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak hancurkan, tak ada siapa boleh elak. Tetap kena. Tu cerita. Besar agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nelayan di tengah lautan, ketika datangnya kilat, guruh. Nak lari menyorok tak mana? Terjun layak. Tunggu je. Itu. Semua ni harap belah kasihan Allah Ta'ala semata-mata. Itu. Baik. Dia ialah Tuhan yang esa lagi amat kekerasan bagi segala hamba-Nya. Kemudian perbuatan Allah yang dibanding, perbuatan Allah bandingan yang hak. Dan yang batil dengan air. Dan buih atau besi dengan karatnya, maka firman-Nya. Itu dia tafsir, dia nak hurai, nak cerita ayat depan. Anzala minas sama'i ma'a. Fasalas audiyatun biqadariha fahtamalas sailu zabadan rabiyah. Jadi dengar bagi elok. Kau tak dengar bagi elok payah nak faham. Kalau dengar elok-elok kita faham. Sebab bahasa Allah guna bahasa yang mendalam. Sebab tu orang nak tafsir Quran dia kena reti lughah bahasa Arab. Dia kena reti nahwu saraf. Dia kena reti mantik. Dia kena reti bayan, dia kena reti balaghah, bahasa-bahasa yang mendalam. Bukan mudah ambil Quran, baca makna. Ada kata,
Beli di rumah, baca makna saja. Dia kena faham. Macam. Baik. Telah turun Allah dari langit itu akan hujan. Telah turun Allah daripada langit itu akan hujan. Maka mengalirlah oleh sungai-sungai dengan kadarnya. Apa dia? Kadar kecil, besar. Allah turunkan daripada langit itu air hujan. Bila hujan turun, mengalirlah sungai-sungai dengan kadar hujan. Bila hujan banyak, air sungai banyak. Bila banyak lagi, melimpah. Bila banyak lagi, banjir. Bila banyak lagi, bah. Melayu panggil. Ini bah. Bah ni bahasa Arab. Bahrun. Bahrun ni makna laut. Laut. Kita panggil air bah. Pasal apa? Air tu macam laut. Air macam laut. Kita pun cakap Arab selalu, cuma tak sedap. Panggil bah. Bah ni makna laut. Itu. Jadi Allah turunkan air daripada langit, air hujan ini, dan menurut kadarnya. Hujan banyak-banyaklah, hujan sikit-sikitlah. Bila banyak betul-betul sampai peringkat jadi bah. Baik, cerita dia bila bah apa berlaku? Wa mimma, dan telah turun Allah daripada langit akan hujan yang mengalirlah oleh sungai-sungai dengan kadar kecil besar, maka menanggung oleh air bah itu akan buih yang di atas air. Baik, tadi Allah sebut bayang. Yang ni Allah nak sebut buih. Kita bila marinya air sungai yang besar, bah yang besar, kita tak peduli ke buih. Tapi Allah sebut bila berlakunya air yang besar, banjir yang besar, cuba kamu tengok buih. Tengok buih. Itu. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari btigha'a hilyatan aw mata'in zabadun mithluh, dan setengah daripada barang yang dibakar atasnya dalam api kerana menuntut perkakas emas atau perak, tembaga atau perbuatan mata benda, rumah daripada tembaga besi itu buih. Buih seumpama buih air. Itu saya kata suruh perhati elok-elok. Dengar elok-elok. Kau tak faham. Ini susah. Iaitu karat yang dikeluarkan oleh tukang emas dan tukang besi yang tiada berguna seperti buih air juga. Kata Allah, bila hujan turun lebat, air ni bumi ni dipenuhi oleh air, akan adalah buih. Besi-besi juga dia ada buih dia, besi. Besi ada buih, tembaga ada buih, emas ada buih. Itu, dia ada buih. Buih dia tu kita panggil karat. Dia keluar buih. Buih tu lama-lama sebab tu karat bila biar lama-lama dia bertumpuk. Ada nilai tak buih ni? Orang tak pandang. Orang tak pandang. Dia tak ada nilai. Gitu. Buih ni dia tak ada nilai. Sebab itu perumpamaan orang kafir ni macam buih. Macam yang karat, dia tak ada nilai, tak ada harga, tak ada pegangan, tak ada tonggak. Dia ikut je. Buih ni dia akan hebat tau semasa air tu besar. Dia hebatlah, dia duduk atas sekali, kembung je hebat. Tapi bila air turun, hilang dia. Hilang dia apa semua. Manusia pun ada juga yang jenis macam buih ni. Ini macam buih ni. Bila besar sekali nampak dia hebat. Bila surut dia tak ada apa. Ni manusia yang tak ada akidah. Ataupun bahasa panggilan ni tak ada prinsip. Dia jenis macam buih. Itu. Bila tengok hebat, bila air hebat, dia pun buat hebat. Bila air tu surut, dia hilang. Dia tak macam batu. Dia tak macam batu, tak macam besi yang pejar. Batu besi yang pejar ni, bila mari hujan yang lebat apa semua, dia duduk sengah je, orang tak nampak dia. Duduk sengah. Tengah air yang deras pun orang tak nampak. Orang nampak buih. Buih ni hebatlah, berkembung tani apa semua. Padahal buih ni bukan ada apa. Inilah akidah orang kafir. Bukan ada apa, nampak je hebat, tak ada apa. Dalam perjuangan pun ada jenis lagu tu, jenis macam buih ni pun ada. Bila nampak menang dia lah, cukup hebat, cukup apa semua ni. Bila kalah dia hilang. Dia hilang pula. Bila nampak menang pula dia timbul sekali, Sampai orang nampak dia, tak nampak air, nampak dia, nampak buih saja. Kita jangan jadi macam perjuangan buih ni, jangan. Tak ada apa. Gitu. Batu masa air tak tenggelam apa semua, dia duduk dengar gagah kemas duduk tang tu. Tak bergenjak dah. Marilah apa pun. Orang sepak ke, orang pijak ke,
orang tahu sampah ke orang apa, dia tetap tegak, dia tak berubah dah. Bahkan bila mari air tenggelam dia pun dia tak berenyak duk tang tu. Tak berenyak. Lebih-lebih lagi air keruh. Air keruh langsung orang tak nampak dia. Dan tak nampak dia. Tapi bila air jernih orang mula nampak batu ada di bawah. Hampir sepak batu ni dia bergerak. Kaki hang pecah. Tapi buih tadi tak sepak, ambil jari tolak bertabur terabuh habis apa semua dah. Akidah kita jangan macam buih, kena macam batu. Yang tak bergenjak, tak berubah, tak apa semua. Tu Allah sebut perumpamaan buih. Dan kita juga akidah dan semua perjuangan kita pun jangan macam buih. Hak jenis orang panggil apa dia ni tadi. Hak jenis ambil kesempatan, hak jenis bermuka-muka, hak jenis apa semua ni, ini ibarat macam buih. Orang ke kulu lah, orang ke hilir lah, ke barat lah, ke timur lah. Jadi bila kering, buih tak ada apa. Buih ni harap tumpah air yang besar tu. Gitu. Sama juga dengan karat besi tadi ni, buih juga. Bila besi tu duduk dia aja naik karat penuh. Tapi bila orang bakar besi tu ambil hemo katok pam tu, besi hak tak nampak tadi ni, keluar dengan gagah tahan, karat di mana? Karat lari kelerak hilang, tak tahu pergi ke mana. Tak tahu pergi ke mana. Tetapi bayang tak betapa dalamnya bahasa Quran yang Allah tak sebut. Kita orang Islam jangan jadi macam buih, jangan jadi macam karat. Jadi macam batu yang duduk dalam sungai. Ada air ke, tak ada air ke, air buah ke, air dalam ke, banjir ke, apa je, kamu pergi tengok batu tetap dia tak bergerak. Tak bergerak. Itu. Siapa ni apa dia ni buih ni macam sampah, tak ada nilai. Tak ada nilai. Sebab tu orang Islam dia jaga maruah. Allah sebut. Allah buat buih sebagai iktibar kepada kita, sebagai pengajaran kepada kita. Yang tak ada asas yang kukuh. Buih ni dia tak ada asas yang kukuh. Asas kita akidah. Orang kafir dia tak ada asas. Sama juga orang berjuang dengan tidak ada asas. Tak ada. Dia tak ada asas. Dia tak ada asas yang kukuh. Dia ikut je apa semua. Itu. Macam buih tadi lah, dia bukan ada tunjang, bukan ada akak, bukan ada apa. Dia ada tumpah tak air dalam dia. Gitu. Bila air surut, sangkut ke celah batu, sangkut ke celah akak-akak buluh, gitu semua. Mari matahari, hilang gitu saja. Kalau macam ni hidup di atas dunia, ini orang panggil. Sebab tu dalam setengah ulama sebut ini panggil bangsa buih. Bangsa buih, bangsa karat. Kita jangan jadi bangsa buih. Tahu, jangan jadi bangsa karat, jangan. Bangsa apa? Bangsa yang tidak ada asas perjuangan. Bangsa yang tidak ada akidah. Bangsa yang tidak ada pegangan. Macam buih. Dia bukan ada pegangan apa? Duduk di atas ya. Itu. Itu juga macam kita masuk apa-apa, kalau dia naik buih, wak tu naik apa semua. Sebab orang tutup dia. Orang tutup naik dah hangkat sampai turun periuk, bila buka turun periuk hilang buih. Nampak tadi, buih lari ke dalam kabut, punya takut kat buih tu. Takut menguap keluar apa semua tu. Padahal dia bukan ada apa. Bukan payah buat apa pun. Ambil tu dia buka. Tahu camcur masuk satu. Tengah hilang buih. Nampak tadi kemas kami terbakar rumah. Tapi dia hanyalah buih. Jangan takut. Tak ada apa. Jadi kalau orang Islam pun jadi macam buih tu, Allah susahlah. Tak ada nilai. Orang ni cara demi nak dapat kemajuan, demi nak dapat kemakmuran, gadai agama. Tak apa. Orang nak hina Nabi Muhammad pun tak apa. Orang nak caci Quran pun tak apa. Orang nak maki ulama pun tak apa. Tak apa. Duduk. Inilah orang panggil bangsa buih. Buat apalah nak buat apa pun. Janji aku boleh makan duduk atas kursi sedap, sudah. Itu sudah. Esok pula kalau nampak hak tu jatuh pula apa semua ni, pergi cari tempat lain pula kok boleh duduk datang. Ni. Allah susah bangsa buih ni. Ada. Ni faham tak ni? Tak habaq letih faham tak lagi? Ini cerita dah. Tidak Allah sebut dalam Quran. Tak ada ni. Sebab tu orang panggil bangsa tak ada asas perjuangan. Bangsa tak ada ni semua. Itu cerita. Baik. Dan setengah daripada yang dibakar atasnya dalam api kerana menuntut perbuatan pakaian, emas atau perak, tembaga atau perbuatan mata benda rumah daripada tembaga besi, iaitu buih seumpama buih air, iaitu karat yang dikeluarkan oleh tukang besi, dan tukang besi tiada berguna. Besi tiada berguna seperti buih air juga. Karat dengan buih ni sama, tak guna. Ada. Tapi Allah buat kita ni sebagai bandingan, hang jangan macam karat. Macam karat. Kalau baru-baru parang kita berbaru, kita tengok pagi-pagi nampak karat.
Nak buang dia payah tak? Tak payah. Tenyeh tak habis. Tapi bila lama-lama ni karat ni dia tebal. Tapi tak apa walaupun tebal, bawa besi tu ambil hammer katak, tam katak, hilang habis, nampak parang cantik balik. Karat tu boleh buat apa? Tak ada apa. Seperti mana buih tadi pun tak ada apa. Bila air ombak mari, air dalam mari apa semua, kita dah bila tang air berpusing. Tam bila air terjun gedebung tu buih ni putih. Oh kita tengok pun takut. Tapi bila air hilang, buih pun hilang. Tak ada apa. Tu macam saya kata wak nasi tadi bila kita masak tadi. Masak gulai, masak apa bila muak naik. Allah, kita duduk di mana mak anak panggil mak ni melipah lari kelang kabut. Buka tudung lempak camcau satu hilang. Nampak garang tadi tak ada apa. Kita takut kita orang Islam pun jadi bangsa buih. Kita orang Melayu jadi bangsa buih. Apa orang nak buat kat orang Melayu buat pilah. Buat dari depa buat. Tak ada asas. Islam kena ada akidah, itu tunjang dia. Dia tak bergerak. Macam kata batu tadi yang duduk dalam sungai. Yang duduk dalam sungai batu dia. 10 tahun, 20 tahun kita balik ke kampung kita, batu pejar besar, dia duduk tam tu tak bergerak. Tak bergerak. Berapa kali air banjir mari, berapa kali boh mari, berapa kali hujan lebat mari, tak bergerak. Tak bergerak. Kenapa? Dia batu yang ada asas yang kukuh. Faham? Baik. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Sedemikian itulah perbuatan Allah Ta'ala, bandingan yang sebenar dengan yang batil. Kata Allah Ta'ala, itulah perbandingan Allah, bandingan yang sebenar dengan yang batil. Yang batil, yang tak betul, macam buih. Dia tak ada tunjang yang kuat, asas yang kuat, dia akan hancur dan akan binasa. Sebab itu mana-mana orang berjuang di atas jalan yang batil, orang berjuang di atas jalan yang salah, Allah dah sebut dah umpama macam buih. Perjuangan dia tak ada asas, perjuangan dia satu hari akan hancur seperti mana buih. Buih ni dia akan nampak hebat, bila hujan turun lebat berlakunya bah. Bah tak akan tahan lama mana, akhirnya bah akan kering. Bila akan kering, buih pun akan turut kering. Macam besi tadi juga, besi dia akan hilang apabila dipukul untuk dapatkan besi yang baik. Batil ni umpama bah, yang ada umpama buih. Yang hak umpama batu yang kemas tadi, besi yang pejal tadi. Dia tetap begitu juga. Kita kena macam tu. Tak bergejak dah dalam bab akidah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as sadiqin. Hai orang beriman, berdirilah kamu di atas jalan yang benar. Jadilah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Di mana benar, di situlah kita. Jangan jadi lalang. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Nampak boleh makan belah ni, kita loncat belah ni. Nampak boleh makan belah ni, kita loncat belah ni. Ada orang Islam panggil macam tu. Bila kata benda tu benda yang dia sokong semacam. Betul tak betul tak kira. Ikut membuta tuli. Tak boleh, kita jangan jadi macam buih. Buih dia ikut air, pergi mana? Nah, dia megah sekejap saja semasa ada air bah. Bila hilang air bah, mana megah dia? Duduk ke bawah pokok apa semua tu. Sepak dengan kaki hancur kecil, pecah-pecah pak hilang tu je. Tak ada apa. Jangan jadi bangsa buih ya. Nah, ini bukan saya kata Quran. Saya tolong hurai je. Tu sesuatu dia dengar elok-elok, kalau tuan balik baca di rumah payah nak faham. Baik. Dan taat seperti air atau emas, perak atau tembaga besi yang jadi guna tiada bersamaan dengan kufur dan maksiat, seperti buih air atau karat besi. Air jadi guna, tapi buih air tak ada guna. Air itu sini jadi guna. Allah, air ni nak mandi, nak minum, nak pakai, nak apa. Buih air orang nak buat apa? Ada orang guna buih air. Orang tak guna buih air. Air itu orang nak air. Sama juga besi orang guna. Karat besi orang nak buat apa? Orang tak guna karat besi. Orang nak besi. Orang nak besi. Kita jadi air dan jadi besi. Jangan jadi buih dan jangan jadi karat yang tak ada guna. Nah, sebab apa? Depa ni tidak ada asas. Tidak ada tunjang. Tidak ada pegangan. Sebab itu dia main ikut je. Nah itu jenis menumpang. Sikit lagi. Fa'amaz zabadu fayazhabu jufa'ah. Maka adapun buih, Allah hurai lagi.
Adapun buih air atau karat besi, tembaga, emas, perak itu, maka pergi ia bercampur-campur serta-serta. Senang. Wa amaz zabadu, maka adapun buih fayazhabu jufa'a, pergi ia dengan sia-sia. Adapun buih dia akan tetap pergi dengan sia-sia, dengan tidak ada apa. Itulah buih. Kita jangan hidup di dunia ni sia-sia, mati pun sia-sia. Keduduk di dunia ni sia-sia, mati pun sia-sia. Kita ni umpama buih yang tidak ada nilai, yang Allah Ta'ala sebut. Dia akan tetap pergi, dan pergi dia sia-sia. Tapi air, dia pergi dan orang perlu. Bahkan kalau air tak ada, orang tak boleh hidup. Besi, orang perlu dan bernilai. Emas dia ada karat dia juga. Dia ada karat juga. Tembaga, karat hijau dia, apa semua. Jadi bila pergi buang mah tu pergi cuci daripada berkarat je apa semua, pergi hantar di kedai cuci, nampak jernih je. Mah tu berharga, karat tu orang buang. Kan? Kita pakai gelam mah, pakai rantai mah, bila lama-lama dia naik karat. Karat cara mah lah. Orang tengok pun tak elok apa semua ni. Dia pergi hantar di kedai, dipanggil cuci. Cuci nampak berkilat balik. Yang tak berkilat pun ni sebab apa? Berkarat. Karat tu guna tak? Tak guna. Yang mahal apa dia? Emas yang kamu pakai. Karat tu tak ada guna. Yang masalahnya Allah Subhanahu Wa Taala buat air ada buih, besi ada karat, emas ada karat, tembaga ada karat. Tapi kita tak jadi air, kita tak jadi besi, kita tak jadi emas, kita tak jadi tembaga, kita jadi buih dan karat. Tahu? Jadi buih dan karat yang tidak ada nilai, yang tidak ada harga. Janganlah jadi bangsa buih, bangsa karat, jadi bangsa air, bangsa besi. Dah faham? Yang ada asas, yang walaupun duduk dalam tanah sekalipun, dia tetap bernilai. Walaupun ditutup dengan buih, ditutup dengan karat sekalipun, dia tetap mahal. Dia tetap mahal. Inilah orang Islam. Islam. Pandai bahasa. Ini orang panggil bahasa mendalam yang Allah Ta'ala guna dalam Al-Quranul Karim. Anak-anak kita mengaji sastra, mengaji apa semua. Quran, kena faham bahasa-bahasa yang mendalam dia. Baik. Wa amma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Dan adapun barang yang manfaat manusia, air, emas, perak, tembaga, yang sudah keluar karat-karat itu, maka tinggal ia daripada bumi jadi guna bagi manusia. Air bila berbuih, orang buang buih, orang ambil air saja. Bila jadi air, air bila kita tengok berbuih je, kita tak mau. Tak mau sebab dia dah berbuih. Benda apa pun boleh tengok berbuih je. Ni macam ni. Buang buih dia. Orang minum teh tarik. Buih sampai atas apa semua. Bila hirup tan buih tu bukan ada apa dia lekat kat misai. Kan air duduk di bawah tu. Ada. Tersumbat habis di hidung. Sakit papa-papa pecah tak ada apa. Nampak tadi buih Allah kamai. Apa semua. Padahal yang betul-betul air di bawah. Di bawah. Hirup atas buih bukan ada apa. Tak ada apa. Gitu. Hang tu pun macam buih teh air. Teh tarik pun bukannya ada apa. Sampai tahap tu Allah Ta'ala sebut betapa hinanya orang tak ada akidah. Betapa hinanya orang duduk atas dunia ni tak fikir tentang kebesaran Allah. Betapa hinanya duduk atas dunia mengikut saja. Sampai ada otak tak berfikir. Dalam akidah, dalam politik, dalam apa semua pun begitu. Perjuangan kena ada asas. Memanglah perjuangan macam air tadilah. Ada pasang, ada suruh. Allah tunjuk dah. Waktu dia pasang, buih timbul. Waktu dia suruh, buih dia. Ada orang gitu. Perjuangan Islam pun begitu. Perjuangan Islam pun begitu. Waktu dia surut semua hilang. Waktu dia pasang nanti ni sagi timbullah buih-buih yang banyak. Waktu dia hebat nanti Islam memerintah, Islam berkuasa, Islam menang, timbullah buih-buih ni. Kamilah dah lama berjuang pada haram dak pun. Kamilah ni buih ni banyak. Kena pokok buih ni. Ulang banyak kali buih-buih ni. Orang panggil masa surut hang tak ada. Hang tak ada. Tapi bila timbul je, hang timbul. Hak batu tadi duk sengak je. Ada. Bahkan orang pakai dia waktu susah. Waktu dia naik tinggi, dia tak turut naik, dia duduk diam. Ada. Kita tengok batu dalam sungai. Jadilah taratu. Macam batu dalam sungai. Waktu air naik tinggi, dia duduk diam. Sengak, siapa pun tak nampak. Lebih lagi waktu keruh, langsung tak nampak. Tapi bila air dah surut, nampak batu. Ada batu. Dah bantu. Kita tengok. Pilah berjalan kot latar tengok dia kerja mandi sungai. Pikiak semua. Punya
Allah buat kita ni sebenarnya pilih. Ha ni jenis buih ke? Jenis air ke? Jenis batu ke? Jenis karat ke? Jenis besi ke? Jenis apa? Ha. Kalau jenis karat, tak ada nilai lah. Kalau jenis buih, tak ada nilai. Tak laku lah. Orang panggil, tu cerita. Sebab tu orang dulu sanggup mati di penjara. Dia tak gadai agama dia. Dia sanggup dihina, dicaci, dia tak gadai. Apa semua. Bahkan ada anak-anak muda yang berjuang betul-betul ikhlas. Dan saya pun ada kadang bincang main tengok Allah. Dia kata, Ustaz, saya buat, biar pilah orang maki saya. Biar pilah orang caci saya. Padahal saya ni boleh mengelak. Tapi saya tak mahu orang nak caci Tok Guru. Biar orang caci saya. Sampai Barcelona ni dia hantar sesuatu dalam Facebook, dalam orang kata dia kata. Orang kata dia kata. Tapi dia hantar sesuatu tu demi untuk jaga orang tu, orang ni apa semua. Saya sanggup orang maki saya tapi jangan maki perjuangan. Sanggup orang maki saya, jangan maki alim ulama. Ada orang yang macam ini, orang panggil orang yang macam batu. Sewaktu air yang besar, air yang apa, orang tak nampak dia. Tapi bila surut orang nampak dia. Bahkan lagi surut dia tetap membonjol. Lagi surut lagi tetap dia bonjol. Ini cerita dia. Ini orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Seperti demikian itulah memperbuat oleh Allah akan segala amsal, bandingan. Itulah Allah buat bandingan. Rupanya Allah buat buih, bandingan untuk kita tengok dan berfikir. Allah buat karat, bandingan untuk kita tengok berfikir. Allah Ta'ala buat kita masuk tadi, bandingan daripada Allah untuk kita fikir. Baik. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi segala mereka yang ikut bagi Tuhan mereka itu kebaikan. Kata Allah, siapa-siapa ikut Allah Ta'ala itu satu kebaikan. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Bermula segala mereka yang tiada ikut bagi Allah daripada segala kafir-kafir itu, jika bahawa mereka itu milik barang dalam bumi sekalian dan seumpamanya sertanya, niscaya buat tebus mereka itu dengan azab Allah daripada azab Allah Ta'ala. Ulaika lahum su'ul hisab. Bermula bagi mereka itu hisab yang jahat dengan sebarang dikerjakan, kecil besar sedikit banyak, tiada ampunnya suatu. Orang yang ikut Allah Subhanahu wa taala itu orang yang baik. Orang yang lawan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah mereka memiliki semua benda yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada nilai. Kenapa? Mereka akan su'ul hisab, buruk hisab mereka. Itu. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bermula tempat kembali mereka itu neraka jahanam. Tempat kembali mereka itu dan sejahat-jahat hamparan. Neraka jahanam itulah tempat sejahat-jahat hamparan. Itu. Tempat duduk mereka sejahat-jahat hamparan ialah neraka jahanam. Itu. Habis turun pada Hamzah bin Abi Jahal. Afaman ya'lam annama unzila ilaihi wallahu a'lam.